Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat petang kepada sahabat-sahabat semua. Salam perkongsian program Hamba Ilahi bersama dengan saya Umar Aziz, yang mana kita akan membicarakan tentang karya terkenal Imam An-Nawawi, iaitu kitab Al-Adhkar beliau. Dan kita masih lagi berada pada tajuk biodata Imam Nawawi yang penerbit ambil daripada kitab Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi, hasil daripada penulisan Ibnu Kamaliyah rahimahullahu ta'ala. Maka oleh itu, sebelum kita teruskan pembacaan pada petang ini, apa kata kita sama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, ramai yang bersama. Moga-moga Allah balas kebaikan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Tak mampu saya nak sebutkan nama satu persatu di sini. Hari ini kita nak sambung daripada muka surat yang ke-40, masih lagi bercerita tentang biodata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu biodata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seperti mana sahabat-sahabat boleh nampak, ianya bermula daripada muka surat yang ke-34. Lalu biodata yang mempunyai puluhan muka surat ini diambil daripada satu kitab, iaitu kitab yang khusus menceritakan tentang biodata Imam Nawawi. Ianya bukanlah sebahagian daripada kitab Al-Adhkar. Maka kitab asal itu kita boleh nampak namanya pada muka surat yang ke-32, iaitu Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi oleh Ibnu Kamiliyah rahimahullahu ta'ala. Maka kita telah tiba pada muka surat yang ke-40 pada perenggan yang ketiga. Lalu semalam kita telah belajar bagaimana jadual susunan kelas Imam Nawawi waktu beliau belajar. Kita telah belajar kitab apa yang beliau hafal dan kitab apa yang beliau telah belajar. Maka pada hari ini apa kita nak belajar berkenaan tentang Imam Nawawi pernah untuk mempelajari ilmu tib pada zaman beliau. Maka pada muka surat yang ke-40 pada perenggan yang ketiga, maka di sini Imam Nawawi menceritakan rahimahullahu ta'ala, wa khatara liyal ishtighalu bi ilmi tib, terlintas untuk aku mengkaji ilmu perubatan. Pada zaman itu punya ilmu perubatan yang dikenali sebagai ilmu tib. Lantas aku pun membeli kitab perubatan yang terkenal, iaitu kitab Al-Qanun, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab Qanun yang terdiri daripada kitab perubatan. Maka aku berazam untuk mengkaji kitab tib tersebut, kitab perubatan tersebut yang namanya adalah Qanun. Maka di situ kata Imam Nawawi, fa'adhlama alayya qalbi, maka hatiku menjadi gelap, hatiku menjadi kosong. Tiba-tiba sahaja hati dia menjadi gelap dan hatinya menjadi kosong. Sehingga kan kata Imam Nawawi, beberapa hari aku tidak mampu berbuat apa-apa. Pada waktu itu tiba-tiba dia hilang. Pada waktu itu segala-galanya, hati dia menjadi kosong dan hatinya seolah-olah menjadi gelap. Maka pada waktu itu
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lantas aku terfikir akan hal itu, serta daripada mana aku mahu mulakannya. Lalu dia pun berfikir, kenapa tiba-tiba semuanya menjadi tidak menentu? Kenapa tiba-tiba hati menjadi kosong? Maka pada waktu itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, lantas Allah mengilhamkanku, penyebab aku adalah kerana memulakan kajian tentang perubatan. Maka itu adalah sebabnya yang mana beliau tidak sesuai untuk selain daripada ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Lalu kata Imam Nawawi, lalu aku menjual semula kitab yang aku maksudkan sebelum ini. Lalu kitab Al-Qanun yang beliau jual semula. Aku mengeluarkan daripada rumahku segala yang berkaitan tentang ilmu tib, dan hatiku mula terang menyebabkan aku kembali kepada keadaanku sebelum itu, keadaanku yang asal. Ini adalah cerita Imam Nawawi bagaimana beliau pernah terlintas pada waktu itu untuk mempelajari ilmu tib, iaitu ilmu perubatan pada zaman beliau. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, iaitu Imam Nawawi, aku pernah jatuh sakit ketika mana berada di madrasah Ar-Rawahiyah. Lalu Ar-Rawahiyah, Ra, Waw, Alif, Ha, Ya dengan Ta marbutah. Sama kita dah baca sebelum ini pada muka surat 39 pada perenggan pertama. Bagaimana Imam Nawawi sebut pada perenggan pertama pada tahun 49, iaitu 649, aku menetap di madrasah Ar-Rawahiyah sekitar 2 tahun dalam keadaan tidak pernah baring. Itu kita pernah baca pada muka surat yang ke-39. Lalu Imam Nawawi pernah jatuh sakit ketika mana beliau berada di madrasah Ar-Rawahiyah. Kata Imam Nawawi, aku jatuh sakit ketika di madrasah Ar-Rawahiyah. Di sebahagian malam, bapaku, adik-beradikku serta kaum keluargaku telah tidur di sebelahku di bahagian timur madrasah. Maksudnya pada satu penjuru madrasah. Waktu itu ayahnya ada, keluarganya ada, dan mereka bersama-sama tidur di satu sudut daripada madrasah Ar-Rawahiyah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tak kala malam Allah telah memberi kekuatan kepadaku, lantas aku sembuh daripada penyakitku. Maka pada waktu malam, kata Imam Nawawi, idh nasyatani Allahu ta'ala wa afani min alami. Ketika mana pada waktu malam, Imam Nawawi pada waktu itu dia telah diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara tiba-tiba. Maka itu menjadikan pada waktu itu, kata Imam Nawawi, justru aku rindu untuk berzikir. Fashtaqtu, kalau kita tengok dalam kitab yang asal, Imam Nawawi menyebut dia mula rindu untuk berzikir. Dan aku mula bertasbih dengan suara yang tenggelam timbul. Apakah maksud tenggelam timbul? Dalam kitab yang asal, bainal jahri wal israr, di antara kuat dan perlahan. Lalu beliau mula berzikir. Ketika mana bangun tengah malam, waktu itu Allah anugerahkan dia sihat, maka Imam Nawawi mula berzikir pada waktu itu dalam keadaan keluarganya yang lain tidur. Kata Imam Nawawi, sedang beliau berzikir, beliau terlihat seorang tua. Kata Imam Nawawi, kelihatan seorang syekh. Syekh di sini maksudnya orang yang berusia, yang indah air mukanya sedang berwuduk di suatu sudut pada separuh malam tersebut. Apabila wuduknya kering, maka orang tua tersebut mendekatiku dan berpesan, wahai anakku, janganlah kamu mengingati Allah lalu mengganggu bapa. Lalu kena betulkan terjemah di situ. Terjemah daripada dan itu tukarkan kepada lalu. Kerana orang tua yang itu tiba-tiba datang kepadanya kata, jangan zikir dengan kuat kerana akan mengganggu ayah dan keluarga kamu. Lalu pakcik itu, orang tua itu datang kepada Imam Nawawi setelah dia selesai berwuduk. Lalu dia berkata, janganlah kamu mengingati Allah, iaitu berzikir kepada Allah, dan terjemahkan kepada lalu. Lalu ganggulah itu kena gariskan, lalu mengganggu bapa kamu, adik-beradik kamu serta ahli keluarga serta sesiapa di sekolah ni. Jangan zikir, nanti mengganggu orang lain untuk tidur.
Maka pada waktu itu Imam Nawawi terlintas dalam hatinya perasaan tidak sedap. Apa kata Imam Nawawi? Lantas aku bertanya, wahai tuan, wahai pakcik, wahai syekh. Syekh dalam bahasa Arab maksudnya adalah orang tua terjemahannya. Wahai pakcik, siapa kamu? Maka dia menjawab, aku hanya menasihatkan kamu dan biarlah siapa aku. Bila orang tua itu berkata begitu, kata Imam Nawawi, lantas tahulah aku bahawa dia ialah iblis. Kemudian Imam Nawawi membaca, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk, yang direjam. Dan aku bertasbih dengan suara yang kuat. Maka pakcik itu, orang tua tersebut, mengelak daripadaku dan dia berlalu pergi hingga penghujung pintu sekolah. Bila dengan suaraku yang kuat berzikir, maka bapaku, semua orang terkejut dengan suaraku. Aku berjalan ke pintu sekolah dan mendapati pintu itu adalah tertutup. Dalam bahasa Arab menyebut akfal, terkunci. Aku mencarinya tetapi tidak berjumpa. Maka ayahku bertanya kepadaku, wahai Yahya, kerana Imam Nawawi nama beliau adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Wahai Yahya, kenapa denganmu? Maka aku menceritakan peristiwa tersebut. Maka mereka semua terkejut. Lalu masing-masing daripada keluargaku bersama denganku pada waktu itu berzikir kepada Allah pada waktu malam tersebut. Maka di sini juga menceritakan kepada kita bagaimana Imam Nawawi pada waktu beliau muda, beliau pada waktu itu pernah pada waktu itu didatangi dalam bentuk untuk menjadikan beliau tidak berzikir dengan alasan akan mengganggu keluarga tidur dan sebagainya. Ini juga menjadi penyebab dan juga menjadi kepada kita bagaimana kesan zikrullah yang pada waktu itu menjadikan syaitan dan iblis tidak tenang untuk melihat manusia berzikir. Seterusnya Imam Az-Zahabi menukilkan kepada kita tentang apakah bidang-bidang ilmu agama yang pernah dipelajari oleh Imam Nawawi. Siapakah guru-guru Imam Nawawi? Pada bahagian seterusnya kita akan mempelajari secara ringkas tentang sebahagian daripada guru-guru Imam Nawawi dan sebahagian daripada tajuk-tajuk ataupun bidang-bidang yang dipelajari oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Az-Zahabi menceritakan dalam kitab beliau Tabaqatul Huffaz, beliau iaitu Imam Nawawi telah mendengar memang digunakan perkataan sami'a maksudnya mendengar iaitu belajar. Imam Nawawi telah mendengar iaitu belajar daripada guru-guru berikut. Antaranya kita boleh tulis di situ. Yang nombor satu adalah Ar-Radi Ibnul Burhan, tuan guru kepada Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, Zainuddin bin Abdul Daim, Imaduddin Abdul Karim bin Al-Harastani, Ruknuddin Khalid bin Yusuf, Taqiyuddin bin Abil Yusra, Jamaluddin ibn Sayrafi, Syamsuddin bin Abi Umar dan mereka yang lain. Maka pada waktu itu ini antara guru-guru Imam Nawawi. Siapakah nombor satu? Radi bin Burhan. Nombor dua, tuan guru kepada Syekh iaitu Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari. Yang ketiga, Zainuddin bin Abdul Daim. Yang keempat, Imaduddin Abdul Karim bin Al-Harastani. Yang kelima, Ruknuddin Khalid bin Yusuf. Yang keenam, Taqiyuddin bin Abi Al-Yusra. Yang ketujuh, Jamaluddin ibn Sayrafi. Yang kelapan, Syamsuddin bin Abi Umair dan banyak lagi guru-guru beliau yang lain. Ini sebahagian daripada guru-guru Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun sebahagian daripada guru-guru ini tidaklah terkenal seperti Imam Nawawi, namun ini adalah guru-guru yang telah membimbing dan mendidik Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya beliau pada peringkat berikut adalah Imam Az-Zahabi. Beliau iaitu Imam Az-Zahabi memberitahu di kitab yang lain selain daripada kitab At-Tabaqat beliau.
beliau. Apakah kata Imam Az-Zahabi berkenaan Imam Nawawi? Kemudian dia siapa? Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi mendengar. Maksud mendengar di sini maksudnya belajar. Biasa kalau kita tengok dalam bahasa Arab, wasami'a maksudnya belajar. Imam Nawawi juga mendengar, iaitu belajar. Belajar ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ucapan di sini adalah salah, kerana diterjemahkan secara literal. Maka mohon gariskan perkataan ucapan tadi. Lalu kemudian dia mendengar ucapan. Third last line, tiga baris terakhir. Kat situ ada terjemahan ucapan. Apakah yang ada dalam bahasa Arab? Sebenarnya adalah hadis. Wasami'al hadis. Wasami'a, dan Imam Nawawi telah mendengar riwayat-riwayat hadis. Lalu itu terjemahnya yang jelas. Maka sebab itu mohon sahabat-sahabat, saya tertinggal satu perenggan. Minta maaf, saya tertinggal perenggan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kedua terakhir. Beliau pernah mendengar kitab, lalu saya ulang daripada situ, saya tertinggal. Lalu beliau, iaitu Imam Nawawi, pernah mendengar kitab Sunan Sittah. Maksudnya beliau belajar Sunan Sittah. Apakah Sunan Sittah? Iaitu para ulama berbeza pendapat tentang Sunan Sittah. Tetapi kebiasaannya maksud para ulama bila mereka sebutkan Sunan Sittah adalah kitab-kitab hadis yang berikut: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Ini adalah dikenali sebagai Sunan Sittah, walaupun ada sebahagian ulama mempunyai pendapat yang lain. Maka pada waktu itu, apa kata Imam Az-Zahabi mengenai Imam Tirmizi? Beliau, iaitu Imam Nawawi, pernah mendengar, kita kena faham maksud sami'ah, maksudnya belajar. Yang mana terjemahan kepada sami'ah adalah mendengar, iaitu belajar. Imam Nawawi pernah mendengar, iaitu belajar kitab Sunan Sittah. Begitu juga kitab hadis Musnad, begitu juga kitab Muwatta, begitu juga Syarhus Sunnah oleh Baghawi, begitu juga Sunan Ad-Daruqutni dan pelbagai kitab hadis yang lain. Maka daripada sini kita nampak ini adalah antara kitab-kitab hadis yang pernah dipelajari oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, pada perenggan yang terakhir, beliau di situ adalah Imam Az-Zahabi. Beliau memberitahu di kitab yang lain. Maksudnya Imam Zahabi pernah menceritakan tentang Imam Nawawi pada tempat yang lain selain daripada kitab yang sebelum ini, Tabaqatul Huffaz. Kemudian dia di situ maksudnya Imam Nawawi. Kemudian dia mendengar ucapan. Ini yang saya minta untuk perbetulkan. Maksud ucapan di sini adalah sebenarnya hadis. Kalau kita tengok dalam kitab yang asal, thumma sami'al hadis, maka ucapan itu, hadis itu telah diterjemahkan tanpa sengaja kepada ucapan, dan itu kurang tepat. Kemudian dia telah mendengar hadis. Apakah, daripada siapakah Imam Nawawi belajar hadis? Kemudian dia, iaitu Imam Nawawi, telah mendengar hadis. Dia mendengar Sahih Muslim daripada guru beliau Ar-Radi bin Burhan. Beliau telah mendengar Sahih Bukhari, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Jami' Tirmizi, Musnad Imam Syafi'i, Sunan Ad-Daruqutni, Syarah As-Sittah dan pelbagai yang lain. Maka daripada sini kita nampak bagaimana ini adalah antara kitab-kitab yang pernah dipelajari oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, kata Imam Az-Zahabi, dia iaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi juga telah mendengar, iaitu mempelajari daripada Ibnu Abdul Daim dan lain-lain. Beliau, iaitu Imam Nawawi, pada perenggan yang kedua daripada muka surat 41 masih lagi menceritakan tentang keadaan Imam Nawawi, supaya kita boleh tahu berapa banyak keilmuan dan berapa banyak guru yang dipelajari oleh Imam Nawawi. Beliau mengambil ilmu hadis daripada sekumpulan para ulama hadis yang dikenali sebagai huffaz. Beliau membaca kitab Al-Kamal oleh Abdul Ghani Al-Hafiz dan diambil daripada Abil Baqa Khalid An-Nablisi. Beliau juga pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, telah
mempelajari penerangan Muslim. Lalu penerangan Muslim pada waktu itu kurang tepat. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebenarnya adalah syarah. Imam Nawawi telah mengambil syarah. Ia terjemahnya penerangan. Imam Nawawi juga telah mengambil syarah. Telah mempelajari penerangan Sahih Muslim. Musliman di sini kurang tepat, kena hilangkan A dan N. Musliman itu daripada kitab bahasa daripada ni diterjemahkan sebiji-sebiji. Dan pada waktu itu Imam Nawawi telah mempelajari penerangan Sahih Muslim. Beliau bukan sekadar belajar hadis, tetapi beliau belajar penerangan-penerangan hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Beliau telah mempelajari penerangan Sahih Muslim, dan kebanyakan besar kitab Al-Bukhari beliau ambil daripada guru beliau Abu Ishaq bin Isa Al-Maradi. Lalu sebab itu kita nampak Imam Nawawi beliau sempat pada waktu itu mensyarahkan Sahih Muslim. Lalu Imam Nawawi ada mensyarahkan Sahih Muslim, bahkan beliau belajar penerangan tentang Sahih Muslim dan juga sebahagian besar daripada riwayat Bukhari daripada guru beliau yang kita nampak Abi Ishaq bin Isa Al-Maradi. Seterusnya, beliau iaitu Imam Nawawi mempelajari usul fiqh daripada Qadi Abdul Fattah At-Taflisi. Beliau membaca kitab Al-Muntakhab dan potongan pendek daripada Al-Mustashfa oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, seperti mana yang kita ketahui, beliau sangat menguasai ilmu fiqh. Lalu Imam Nawawi, walaupun beliau terkenal dalam bidang hadis dengan usaha, kajian dan juga apa yang beliau lakukan, tetapi beliau juga sangat menguasai ilmu fiqh. Daripada siapakah guru beliau dalam fiqh? Kamaluddin Ishaq Al-Maghribi. Seterusnya guru lain beliau dalam fiqh Izzuddin Umar bin Asad Al-Irbili. Lalu Imam Nawawi punya sifat adalah beliau beradab dengan Irbili sehinggakan beliau bangun mengisi air ke dalam cerik dan berjalan bersama cerik itu di hadapan Irbili pada waktu itu jika gurunya hendak bersuci, iaitu jika gurunya untuk berwuduk. Lalu itu adabnya dengan gurunya yang kita nampak namanya di situ Umar bin Asad Al-Irbili. Maka pada waktu itu tengah malam dia akan isikan air, kerana zaman dahulu bukan seperti zaman sekarang mempunyai paip dan sebagainya. Maka Imam Nawawi akan isikan air ke dalam bekas air pada waktu tengah malam untuk gurunya, dan pada waktu itu sediakan air untuk gurunya bersuci, berwuduk dan sebagainya. Ini adalah adab Imam Nawawi kepada gurunya, yang mana kita nampak Umar bin As'ad Al-Irbili. Umar bin As'ad Al-Irbili. Beliau belajar dengan Imam Kamaluddin Salar bin Al-Hasan Al-Irbili, kemudian Al-Halbi, dan orang ketiga ialah Ibnu Salah. Beliau mempelajari ilmu Nahu. Lalu kita tahu Imam Nawawi belajar banyak kitab dalam ilmu hadis. Beliau sangat mahir dalam perbincangan fiqh. Lalu seterusnya, sebab itu kita nampak karya Imam Nawawi dalam fiqh diguna pakai hingga ke hari ini. Bahkan menjadi orang yang sangat dipandang tinggi pendapatnya dalam fiqh mazhab Syafi'i. Tidak cukup dengan itu, Imam Nawawi juga mempelajari ilmu Nahu, grammar. Beliau iaitu Imam Nawawi mempelajari ilmu Nahu daripada Fakhruddin Al-Malaki, Ahmad bin Salim Al-Masri. Beliau juga belajar dengan Ibnu Malik mengenai dua kitab daripada hasil karangannya sendiri, sekaligus mengaitkannya dengan pelbagai perkara. Maka pada waktu itu dia belajar juga dengan Ibnu Malik. Lalu Imam Nawawi juga sangat mahir di dalam bahasa Arab, di dalam Nahu dan Saraf. Sebab itu bila kita lihat tulisan Imam Nawawi pada sesuatu mukaddimah kitab, pada sesuatu permulaan kitab, maka kita akan lihat betapa gaya bahasanya sangat indah, bagaimana sangat jelas beliau punya kekuatan pada lughah, kekuatan pada bahasa Arab. Lalu beliau mahir di dalam hadis, beliau mahir di dalam fiqh, beliau juga mahir di dalam Nahu. Lalu seterusnya,
Pelajar yang menuntut ilmu, ini adalah antara pelajar-pelajar yang belajar daripada Imam Nawawi. Siapakah anak murid Imam Nawawi? Kita telah kenal cara Imam Nawawi belajar, tentang guru-guru Imam Nawawi, antara subjek-subjek yang dipelajari oleh Imam Nawawi. Seterusnya, di sini dibawakan berkenaan tentang anak murid Imam Nawawi. Pelajar yang menuntut ilmu daripada Imam Nawawi adalah ramai, namun antaranya adalah Qadi Sadruddin Sulaiman Al-Ja'fari, kemudian Khatib Daraya, kemudian Syekh Syihabuddin Ahmad bin Jawan, kemudian Syekh Alauddin Ali bin Al-Attar, kemudian Aminuddin Salim bin Abiddar dan Qadi Syihabuddin Al-Irbili. Maka ini adalah sebahagian daripada anak-anak murid Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, aku menambah, aku di sini adalah Imam Az-Zahabi, kerana semua ini adalah daripada catatan Imam Az-Zahabi. Aku menambah, iaitu Imam Zahabi, dan juga antara anak murid Imam Nawawi adalah Qadi Qudah Badruddin Ibnu Jama'ah Ibnu Al-Attar Al-Mizzi Ibnu Abil Fatah, dan ramai lagi yang telah belajar daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka ini adalah sebahagian daripada apa yang berkaitan dengan Imam Nawawi, daripada guru-guru beliau, daripada kitab-kitab beliau, daripada anak murid beliau rahimahumullahu ta'ala. Seterusnya berkatalah Ibnu Attar, tadi semua yang kita baca adalah daripada catatan Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, Ibnu Attar menceritakan pula, Syekh memberitahu kepadaku bahawa dia tidak pernah membuang masa sama ada pada waktu siang ataupun malam. Ini adalah Imam Nawawi. Bagaimana Imam Nawawi tidak ada istilah membazir masa. Sebab itulah kita nampak di sini antara sebab kenapa Allah letakkan keberkatan pada Imam Nawawi. Sebab karya beliau adalah sangat banyak. Riyadhus Salihin, Majmu', kemudian Al-Azkar yang sangat tebal. Beliau berjaya siapkan dalam tempoh hanya 4 bulan. Maka Ibnu Attar menyebutkan di sini bahawa Imam Nawawi tidak pernah mensia-siakan masa, membazir masa, sama ada pada waktu siang maupun pada waktu malam. Annahu kana la yudayyi'u lahu waqtan fi lailin wala nahar, tidak pernah membazirkan masa. Lalu apakah yang Imam Nawawi sibukkan diri beliau? Maka di sini Ibnu Attar menceritakan kepada kita, kecuali Imam Nawawi akan menyibukkan dalam hal-hal ilmu sehingga hidupnya hanya untuk mengulang kaji ilmu dan membaca. Inilah keadaan Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak ada masa, bahkan kita dah belajar 2 tahun pertama pada muka surat 39, beliau baring pun tidak pernah. Tidurnya pun adalah dalam keadaan duduk. Maka Imam Nawawi tidak pernah membazirkan masa. Lalu apa yang Imam Nawawi buat? Kata Ibnu Attar, keadaan Imam Nawawi adalah sama ada belajar ataupun membaca kitab. Ini keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu banyak daripada kita nak menjadi seperti Imam Nawawi, tetapi kita kena belajar supaya tidak membazirkan masa terlebih dahulu. Seterusnya, kata Ibnu Attar, beliau iaitu Imam Nawawi hidup sebegini dalam lingkungan 6 tahun. 6 tahun beliau hanya sibuk belajar membaca, belajar membaca, belajar membaca. Inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, lebih kurang selama 6 tahun. Di sini ada beberapa perkataan yang penterjemah tidak terjemahkan. Lalu di sini apakah dia? Selepas daripada perkataan, beliau sibuk untuk mengulang kaji dan membaca. Sahabat-sahabat boleh tambah selepas itu. Kata Ibnu Attar, hatta, sehinggakan, pada zahabihi, ulang aliknya Imam Nawawi, fit tariq, di jalan, yuqarrir, sambil berjalan dia akan mengulang kaji pelajaran, au yutali, ataupun sambil berjalan Imam Nawawi akan membuat persiapan untuk pelajaran-pelajaran yang beliau akan pelajari. Maka inilah terjemahan yang tertinggal perkataan berikut, hatta, sehingga, fi zahabihi, pada ulang alik Imam Nawawi,
fit tariq, semasa berjalan. Maka pada waktu itu keadaan Imam Nawawi waktu dia berjalan, yukarrir, dia akan membuat ulang kaji pelajaran, au yutali, ataupun dia buat mutala'ah, persiapan untuk pelajaran yang akan datang. Ini keadaan Imam Nawawi sambil berjalan, maka beliau akan sibuk dengan ilmu. Tidak ada masa beliau kecuali sama ada membaca ataupun belajar, kata anak murid beliau Ibnu Attar rahimahullahu ta'ala. Berapa lamakah keadaan Imam Nawawi? Adakah selama setahun ataupun sebulan? Berapa lama? Maka kata Ibnu Attar rahimahullahu ta'ala, anak murid beliau, inilah keadaan Imam Nawawi dalam lingkungan 6 tahun. 6 tahun tak ada masa kecuali ilmu, tak ada masa kecuali membaca. Maka sebab itulah kita nampak dan kita lihat betapa banyak, betapa luas pengetahuan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Selepas daripada 6 tahun, adakah Imam Nawawi waktu itu santai kerana dah sibuk, dah habis masa banyak belajar sebelum itu? Tidak. Selepas itu Imam Nawawi menyibukkan diri dengan penulisan. Sebab itu kata Ibnu Attar rahimahullahu ta'ala, selepas daripada 6 tahun, kemudian Imam Nawawi sibuk dengan penulisan, pekerjaan serta menasihati para muslimin dan pemimpin mereka. Beliau juga bermujahadah untuk dirinya. Kalau kita nampak nanti cara Imam Nawawi makan, kita akan nampak bahawa beliau untuk makan pun beliau tidak ada masa. Hanya ilmu dan ilmu dan ilmu. Selain itu, beliau mendalami ilmu fiqh dan berhati-hati agar tidak terkeluar daripada khilaf para ulama. Walaupun ilmunya sangat mendalam, tetapi beliau masih lagi mengikut seperti mana garis panduan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka sebab itu disebutkan di sini, walaupun Imam Nawawi mempunyai ilmu yang sangat luas, beliau sangat berhati-hati pada waktu itu agar tidak keluar daripada khilaf para ulama. Sekiranya terasa, beliau akan mengawal dirinya dan hatinya dan menyucikan daripada keaiban itu serta memuhasabah dirinya pada setiap perkara. Kadangkala manusia itu bila dia mempunyai ilmu, antara benda yang paling dia nak buat adalah mengkritik ulama-ulama ataupun ilmuwan sebelumnya. Walaupun ada yang mungkin mengatakan, ya, tidak ada ilmuwan yang maksum, tidak ada ilmuwan yang pada waktu itu adalah seperti para nabi. Tetapi Imam Nawawi mengajar kepada kita di sini satu adab, bahawa pada waktu itu dia akan menjaga dirinya daripada pada waktu itu keluar daripada khilaf para ulama. Maksudnya dia akan berhati-hati pada waktu itu dan dia tidak akan meremehkan karya ataupun pandangan para ulama yang sebelumnya. Beliau dipercayai pada keilmuan dan keseniannya, teliti dalam amalan dan keadaannya, merupakan penghafaz hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, iaitu Imam Nawawi, juga mengetahui jenis hadis daripada sudut sahih dan juga daripada sudut dhaifnya, aibnya. Beliau juga mengenali akan keanehan lafaz-lafaz, maksudnya lafaz-lafaz yang jarang didengari. Beliau faham maksudnya. Beliau juga menjelaskan kefahaman sesuatu hadis. Beliau menghafaz mazhab, kaedah dan juga usul-usul fiqh pada sesuatu mazhab. Beliau turut menghafaz kata-kata para sahabat dan tabi'in, khilaf di antara para ulama dan persefahaman antara mereka, iaitu ijma' para ulama beliau hafal. Beliau juga mengikut jalan salaf dan menghabiskan masa semuanya hanya untuk ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Sebahagian masanya beliau habiskan untuk penulisan, untuk pembelajaran, untuk solat, untuk membaca Al-Quran, sambil pada waktu itu bertadabbur dan juga menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Muka surat yang ke-42, Az-Zahabi menambah, beliau berpegang pada sifat mendengar dan diam. Ini keadaan Imam Nawawi. Imam Nawawi bukanlah seorang yang banyak bercakap. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apakah keadaan Imam Nawawi? Kata Imam Zahabi, kebanyakan sifat Imam Nawawi adalah banyak mendengar, as-sukut, dan banyak pada waktu itu diam.
kemudian pada waktu itu dan membiarkan pergi seperti mana ia datang, dan sedikit tafsirannya pada sarah Muslim. Wa rubbama ta'awwala qalilan fi syarhi Muslim. Kata-kata Imam Nawawi ini kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu inilah serba sedikit tentang keilmuan Imam Nawawi yang kita dah mula masuk. InsyaAllah esok kita akan belajar tentang ibadah malam Imam Nawawi. Kita akan belajar tentang puasa Imam Nawawi. Kita akan belajar tentang bagaimana beliau sangat-sangat menjaga pemakanan dia. Inilah seorang yang sangat-sangat zuhud, dan inilah dia Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah esok kita akan sambung daripada muka surat 42. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama. Kita jumpa pada selepas maghrib nanti untuk perkongsian Madinah dalam tajuk Mutiara Madinah pada jam 7.55 ataupun 7.50 insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu, mohon jasa baik pada sahabat yang kali pertama join untuk join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz, dan kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan pada link yang telah disertakan di ruang komen. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Kita sambung esok tentang Imam Nawawi insya-Allah.